informasi saya ucapkan kepada semua. Jadi semua kita sedia maklum betapa tentang pengumpulan wang zakat di Malaysia semakin tahun semakin meningkat. Tetapi malangnya isu yang menjadi perbualan hangat iaitu dari segi pengurusan ataupun dari segi pengagihan wang zakat itu. Kerana meskipun wang zakat meningkat sampai tahun, tetapi kemiskinan masih lagi belum dapat diatasi. Dari itu, saya merasa terpanggil untuk membicarakan tentang pengurusan wang zakat di Malaysia, terutamanya dari segi pengagihan. Jadi dalam pembentangan hari ini, saya akan membentangkan beberapa perkara dari segi definisi golongan asnaf berdasarkan Al-Quran serta pemahaman daripada Baitul Mal, struktur Baitul Mal di Malaysia, bagaimana kita ada sistem yang tersendiri di setiap negeri, kepentingan zakat kepada masyarakat, individu serta negara, penggunaan zakat, bagaimana wang zakat ini dibelanjakan oleh Baitul Mal untuk kepentingan golongan asnaf. Dan seterusnya ialah kelemahan. Kelemahan ini yang menyebabkan saya fikir terencatnya proses untuk membasmi kemiskinan. Dan yang terakhir, cadangan langkah-langkah penyelesaian yang perlu dilakukan untuk membaiki institusi zakat. Jadi dalam surah Al-Taubah sebenarnya Allah telah berfirman dalam ayat 103, maaf atas salah teka. Jadi Allah telah berfirman, iaitu kepentingan kita untuk mengambil sebahagian harta daripada kita untuk diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang dinamakan ataupun dikategorikan sebagai golongan asnaf. Jadi dalam konsep zakat, seperti biasa kita mengetahui ada dua entiti yang paling penting. Yang pertama, pembayar zakat, mereka yang mengeluarkan harta mereka untuk membayar zakat. Dan yang kedua, entiti penerima zakat, mereka lah yang sebenarnya mengalami berbagai masalah dan memerlukan wang zakat. Jadi secara mudahnya zakat dapat didefinisikan sebagai bayaran yang dibuat kepada golongan asnaf oleh golongan pembayar zakat kepada penerima zakat. Zakat juga terbahagi kepada dua konsep utama. Yang pertama, zakat al-fitr ataupun zakat fitrah yang dibayar ketika bulan Ramadan, dan yang keduanya ialah zakat harta, iaitu sebanyak 2.5% daripada harta yang kita ada. Dan dalam zakat harta ini dikategorikan pula dengan pelbagai macam kategori, contohnya zakat pendapatan, zakat ternakan dan sebagainya. Jadi ini adalah golongan asnaf yang telah yang telah diterangkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan pertama ialah fakir. Apa itu maksud golongan fakir? Dalam konteks di Malaysia, Baitul Mal ataupun lembaga zakat telah mendefinisikan golongan fakir sebagai mereka yang 50% kurang daripada had kifayah. Apa itu maksud had kifayah? Had kifayah ialah mengukur kecukupan perbelanjaan dengan membandingkan pendapatan kasar dan perbelanjaan minimum sesebuah keluarga ataupun individu. Maksudnya di sini ialah apa keperluan golongan itu, keperluan golongan fakir itu, dan adakah pendapatan kasar yang dapat menampung keperluan yang diperlukan, dan mereka hanya dapat menampung kurang daripada 50% keperluan yang mereka kehendaki. Dalam konteks di Malaysia, golongan fakir ialah mereka yang mempunyai pendapatan di bawah RM400. Yang kedua ialah golongan miskin. Golongan miskin berbeza daripada golongan fakir, mereka yang mempunyai pendapatan melebihi 50% daripada had kifayah. Yakni dengan kata mudahnya, mereka yang mempunyai pendapatan sebanyak dalam lingkungan RM400 hinggalah RM691 sebulan. Yang ketiga ialah amil. Amil ialah mereka yang mengumpul zakat. Dalam konteks ini, amil boleh diklasifikasikan juga ataupun dikategorikan sebagai Baitul Mal. Yang keempat, mu'alaf, mereka yang berjinak-jinak dengan Islam ataupun yang baru masuk Islam. Yang kelima, fi sabilillah, mereka yang sebenarnya melakukan kerja-kerja yang ke arah martabatkan agama Allah. Fi sabilillah konsepnya cukup meluas, malah di institusi zakat di setiap negeri sendiri mempunyai konsep yang luas tentang fi sabilillah. Keenam, gharimin. Gharimin ialah mereka yang berhutang.
Contohnya di Selangor, Lembaga Zakat Negeri Selangor memberikan bantuan kewangan kepada mereka yang berhutang dari aspek hutang dalam perubatan dan sebagainya. Ketujuh ialah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ialah golongan yang bermusafir. Yang ke-8, riqab. Riqab merupakan dalam Al-Quran secara literalnya bermaksud hamba, tetapi dalam konteks sekarang kita perlu menyesuaikan konteks sekarang. Riqab merujuk kepada contohnya di Selangor, pemberian dalam kategori riqab ini diberikan kepada mereka yang mengidapi pesakit AIDS, mempunyai masalah akidah, memberikan kelas-kelas pembimbing akidah dan sebagainya. Jadi seterusnya kita beralih kepada konsep Baitul Mal. Jadi secara implisit dalam surah 9, surah At-Taubah ayat 60 telah secara implisitnya menuntut agar kita mewujudkan sebuah Baitul Mal. Malah majoriti fuqaha ulama sendiri telah bersetuju tentang konsep Baitul Mal ini. Jadi di Malaysia sebenarnya menurut kajian yang telah dilaksanakan terdapat dua cara yang telah dicerahkinkan tentang pembahagian zakat. Yang pertama ialah pembahagian sama rata kepada 8 golongan asnaf. Dan yang kedua ialah pembahagian berdasarkan keperluan dan kehendak. Tetapi berdasarkan kajian yang telah saya laksanakan, saya percaya betapa di setiap institusi zakat di setiap negeri sebenarnya pembahagian wang zakat diagihkan berdasarkan keperluan dan kehendak mengikut tempat masing-masing. Jadi telah ditegaskan ialah pengurusan zakat berada di bawah kuasa negeri seperti yang termaktub dalam jadual ke-9 Senarai 2 Senarai Negeri Perlembagaan Persekutuan. Hadirin sekalian, dalam konteks Baitul Mal juga dalam usaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik, penswastaan dari aspek pengumpulan telah dilaksanakan di institusi zakat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan Pahang. Walau bagaimanapun, aspek pengagihan zakat tetap menjadi hak milik ataupun tanggungjawab institusi zakat ataupun Jabatan Agama Islam di negeri masing-masing. Manakala negeri-negeri yang tidak dinyatakan dari aspek pengumpulan dan pengagihan zakat kekal dalam satu badan yang sama. Seterusnya kita beralih kepada kepentingan zakat. Kepentingan zakat yang pertama, saya merasakan ini melunaskan tanggungjawab kepada Allah sebagai salah satu ibadah dan juga tanggungjawab kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Yang kedua ialah mengurangkan jurang kemiskinan. Ini apabila golongan kaya memberikan pendapatan kepada golongan miskin. Dan yang ketiga, ini merupakan satu sumber kewangan negara. Kerana saban tahun kita melihat banyak wang yang diambil pada zakat diagihkan kepada golongan miskin. Dan yang keempat ialah mewujudkan kesepadan ummah. Dan saya percaya apabila konsep keadilan sosial ditekankan dalam kalangan umat Islam, ini dapat mewujudkan umat yang bersatu padu. Persoalan utama dalam pembentangan saya pada hari ini ialah pengumpulan dan pengagihan. Apa yang ingin saya tekankan ialah bagaimana pengagihan wang zakat itu tidak efisien. Kerana pengumpulan saban tahun meningkat, tetapi pengagihan masih wujud kelemahan. Dalam konteks ini, saya ingin membawa kita semua agar tidak terpesong. Sebenarnya zakat tidak dapat membasmi kemiskinan secara total dalam konteks sekarang. Dan apa yang lebih penting ialah produktiviti masyarakat Islam perlu ditingkatkan. Jadi kita tidak perlu terlampau bergantung kepada zakat untuk membasmi kemiskinan. Tetapi persoalan yang ingin saya bangkitkan pada hari ini ialah dalam situasi sekarang, peningkatan pengumpulan zakat amat tinggi setiap tahun dan berdasarkan kajian hanya 78.2% daripada wang zakat diagihkan, selebihnya tidak dilakukan apa-apa. Jadi dalam situasi sekarang, saya percaya betapa kita perlu menyelesaikan masalah pengagihan terlebih dahulu sebelum memikirkan aspek lain seperti meningkatkan produktiviti. Ini merupakan data yang telah saya peroleh berdasarkan pembentangan Datuk Jamil K dari Jabatan Perdana Menteri dalam Parlimen baru-baru ini. Berdasarkan data yang kita dapat lihat di Selangor menunjukkan pungutan zakat yang amat tinggi dalam
di seluruh Malaysia. Pada tahun 2011 hingga 2012, lebih 1 bilion ringgit zakat telah dikutip di seluruh negara. Jadi berdasarkan kita tengok data, Selangor yang pertama, Kuala Lumpur, Johor dan Kelantan. Apa yang ingin saya sentuh, saya ingin mengaitkan pungutan zakat dengan insiden kemiskinan dan kemiskinan tegar. Perlu kita ingat dalam indeks kemiskinan dan kemiskinan tegar ini tidak hanya tertakluk kepada umat Islam semata-mata. Jadi itu perlu kita ambil kira. Tetapi disebabkan faktor itulah saya ingin mengambil contoh negeri Kelantan. Kerana negeri Kelantan lebih kurang 95% daripada penduduknya ialah orang beragama Islam. Jadi maknanya dalam indeks kemiskinan majoritinya juga adalah orang beragama Islam dan orang berbangsa Melayu. Jadi apa yang kita dapat lihat dari segi pungutan zakat tahun 2012 menunjukkan Kelantan berada pada tempat yang keempat, yakni lebih tinggi dari negeri Pulau Pinang contohnya ataupun negeri Kedah. Tetapi dari segi indeks kemiskinan dan kemiskinan tegar, kita melihat betapa walaupun benar wujud pengurangan dari aspek kemiskinan dan kemiskinan tegar dari segi peratusnya, tetapi saya percaya itu tidak mencukupi kerana Kelantan masih menjadi pada tahun 2012 menjadi negeri kedua yang paling banyak orang miskin dan mengalami kemiskinan tegar. Sedangkan Majlis Agama Islam Kelantan telah melaporkan peningkatan pembayar zakat baharu meningkat sebanyak 26.74% pada tahun 2012. Jadi ini menimbulkan satu persoalan kepada kita semua tentang keberkesanan pengagihan zakat. Jadi saya ingin beralih kepada negeri yang terdekat dengan kita, negeri Selangor. Dari segi penggunaan zakat, data diperoleh daripada laporan Lembaga Zakat Selangor. Ini merupakan agihan yang telah dilaksanakan mengikut program pembangunan bagi tahun 2012 serta agihan mengikut kategori asnaf bagi tahun 2012. Jadi pendidikan merupakan aspek yang paling banyak dilaburkan. Pendidikan termasuklah membiayai pelajaran anak-anak golongan asnaf di universiti di dalam negara dan luar negara, dari aspek sosial, pembangunan sosial permasyarakat, dan berikutnya. Dari aspek rekap contohnya, ini amat penting kerana di negeri lain aspek rekap ini tidak diberikan perhatian, perbelanjaannya kurang daripada 1%. Tetapi di Selangor saya melihat golongan rekap tidak dilupakan. Mereka diberikan kelas bimbingan akidah ataupun program yang membantu golongan pesakit HIV dan sebagainya. Jadi persoalan utama dalam pemandangan pada hari ini ialah kelemahan-kelemahan yang wujud dalam pengagihan zakat. Dua perspektif yang saya lihat. Pertama dari perspektif asnaf, yakni mereka yang menerima wang zakat. Yang pertama, saya melihat dari aspek kriteria yang berbeza. Ini dapat kita lihat dari segi jumlah pendapatan yang dijadikan kayu ukur ataupun had kifayah, yakni miskin dikategorikan sebagai mereka yang mempunyai pendapatan antara RM400 hingga RM651, manakala miskin tegar ataupun fakir mereka yang kurang RM400. Saya percaya kriteria yang berbeza ini tidak sesuai, kerana jika kita ingin menggunakan kayu ukur pendapatan ini adalah tidak sama disebabkan kos taraf hidup yang berbeza di setiap negeri. Contohnya di Kuala Lumpur kita memerlukan lebih RM2,500, tetapi di Kelantan ataupun Terengganu kosnya mungkin kurang. Yang kedua, saya fikir tiada penyelarasan. Ini perbezaan yang wujud dari aspek definisi rekap. Saya telah membuat kajian dan saya telah membaca laporan Lembaga Zakat Selangor, Pusat Pungutan Zakat dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, serta laporan zakat bagi negeri Kelantan. Apa yang saya jumpai ialah perbezaan definisi rekap. Rekap seperti yang saya nyatakan literalnya bermaksud hamba, tetapi tiada definisi yang khusus bagi setiap negeri. Contohnya di Selangor, definisi rekap ialah mereka yang memerlukan contohnya bantuan dari aspek kelas akidah
mereka yang memerlukan bantuan, contoh pesakit HIV dan sebagainya. Tetapi di Kuala Lumpur dan di Kelantan, berdasarkan laporan yang saya nyatakan, 0% bantuan diberikan kepada golongan rekod ini. Jadi saya merasakan sebenarnya di Kelantan dan Kuala Lumpur program-program kelas bimbingan agama ini dilaksanakan, tetapi saya tak faham kenapa golongan rekod tidak dimasukkan dalam golongan-golongan ini. Jadi wujud perbezaan definisi ataupun kategori yang ada dalam kalangan institusi zakat di seluruh Malaysia. Seterusnya ialah prosedur yang rumit. Prosedur yang rumit ini berbalik kepada isu yang berlaku baru-baru ini, bagaimana JAIS sebenarnya telah menyerbu sebuah gereja yang dikatakan untuk mengkristiankan golongan miskin. Tetapi menurut Dr. Mazhar ataupun Muhammad Asri Zainul Abidin, apa yang beliau dapati sebenarnya golongan miskin ini tidak susah untuk memohon wang zakat dengan prosedur yang rumit seperti mengisi borang dan proses birokrasi yang lain. Yang keempat, dari aspek pemalsuan borang, ini merujuk kepada penjualan borang secara haram. Dan apa yang perlu kita ingat sebenarnya, wujud persepsi negatif terhadap institusi zakat disebabkan fenomena yang berlaku ini. Yang kelima, jumlah bantuan yang sedikit. Berdasarkan kajian, telah dijalankan kepada 40 orang lelaki dan 100 orang wanita. Responden yang telah menunjukkan betapa sebanyak 48.9% daripada responden ini hanya mendapat RM100, 27% mendapat RM200, 22.7% mendapat RM150 dan 1.2% mendapat RM250. Jadi jika kita lihat secara kasar, saya percaya wang ini amat tidak mencukupi kepada mereka golongan asnaf. Jadi banyak wang tidak dialihkan, tetapi golongan asnaf, fakir dan miskin yang mendapat wang hanya mendapat wang sebanyak RM100. Bayangkan bagaimana ingin mereka hidup di tak kala kos sara hidup semakin meningkat. Seterusnya, sudut pandang yang kedua dari sudut pandang perspektif amil dan baitul mal. Saya rasa mereka bekerjasama. Jadi yang pertama, tiada kemahiran profesional. Kerana kritikan yang diberikan, kebanyakan mereka amil adalah mereka yang berkelulusan agama. Kita bukanlah ingin memandang rendah orang yang berkelulusan agama, tetapi saya percaya dalam pengurusan wang zakat itu kita perlu ada kemahiran profesional, mungkin dari aspek kewangan, dari aspek pengurusan dan sebagainya. Disebabkan tiada kemahiran profesional, yang kedua kelemahannya ialah mereka tidak memahami keperluan setempat. Apa yang masyarakat setempat ataupun golongan asnaf perlukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dan yang ketiga ialah pengagihan tidak optimum. Jadi seperti yang saya bentangkan sebentar tadi, sebenarnya wang yang diberikan adalah tidak cukup. Sedangkan paras garis kemiskinan yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 telah menunjukkan paras garis kemiskinan di Semenanjung Malaysia adalah sebanyak RM763, di Sarawak RM912 dan di Sabah RM1048. Yang keempat ialah penyalahgunaan wang zakat. Ini dapat kita kaitkan dengan skandal rasuah yang telah berlaku di Malaysia apabila 63,000 dibelanjakan oleh Majlis Agama Islam dan Persekutuan untuk membiayai kos kewangan menghadapi kes permohonan qazaf Datuk Seri Anwar Ibrahim, bos kita semua. Yang kedua, bagaimana wang zakat Majlis Agama Islam Melaka digunakan untuk media kompleks yang satu pembaziran berharga 13.85 juta. Tabung Baitul Mal Sarawak menggunakan wang zakat membina bangunan komersial. Jadi disebabkan kelemahan-kelemahan yang saya lihat dari aspek pengagihan zakat ini dari dua sudut pandang yang berbeza, telah menyebabkan 57.1% daripada responden tidak berpuas hati dengan institusi zakat negeri. Rentetan daripada itu, 10.5% pembayar zakat
berpendapat mereka ingin membayar zakat terus kepada golongan asnaf, tidak perlu dibayar kepada golongan amil ataupun baitul mal. Jadi bagaimana ingin kita atasi kelemahan-kelemahan ini? Saya mencadangkan yang pertama ialah lokalisasi pungutan zakat. Ini juga kita kaitkan dengan konsep decentralization ataupun memberikan autonomi kepada PJK kawasan dan masjid di kawasan-kawasan tertentu. Dalam situasi ini, saya memikirkan peranan masjid sebagai sebuah institusi yang bukan sahaja tempat untuk beribadat, tetapi juga perlu memainkan peranan sebagai tempat untuk menguruskan ekonomi, politik dan sosial, perlu diberikan perhatian semula. Jadi apa yang AJK kawasan akan lakukan ialah pungutan dan pengagihan zakat dilaksanakan di kawasan masing-masing dengan kerjasama pihak masjid. Mereka lebih memahami tentang keperluan yang ada pada golongan asnaf. Apa faedah lokalisasi? Yang pertama ialah mewujudkan kesedaran. Mewujudkan kesedaran dari segi pembayaran zakat dan pengagihan zakat yang berkesan. Kerana AJK kawasan ataupun masjid ini dapat sebenarnya dapat memberikan kesedaran secara meluas kepada karya masjid kawasan masing-masing. Yang kedua ialah mengurangkan birokrasi apabila tidak perlu ada proses yang panjang ataupun penangguhan untuk meminta wang zakat atau pemberian wang zakat. Yang seterusnya ialah membendung gejala meminta-minta. Dalam sepotong hadis, Rasulullah SAW telah menegaskan betapa kita tidak digalakkan untuk meminta-minta kecuali tiga golongan, dan salah satu golongannya ialah golongan mereka yang benar-benar miskin. Tetapi dalam konteks ini kita perlu tahu betapa golongan asnaf mempunyai hati dan perasaan. Jadi ini melibatkan harga diri. Mereka tidak mahu untuk meminta-minta seperti terlampau terdesak. Jadi dengan lokalisasi kita dapat membendung gejala meminta-minta, kerana golongan asnaf bukan mencari pihak zakat, tetapi pihak zakat ataupun baitul mal sendiri yang mencari golongan asnaf, kerana mereka tahu keperluan asnaf di kawasan masing-masing. Dan yang terakhir ialah merancangkan ekonomi. Apabila mereka mengetahui keperluan masyarakat sekeliling, mereka dapat menyalurkan dana kepada pihak tertentu. Ini dapat mengubah taraf hidup mereka. Jadi saya tertarik untuk memberikan contoh fakta kes di Pakistan dan juga di Kuwait. Jadi apa yang berlaku di Pakistan ialah AJK kawasan atau dengan izin bahasa Inggerisnya local committees telah terlibat dengan lokalisasi menjadikan masjid sebagai peranan utama, dan hingga sekarang telah seramai 250,000 orang terlibat. Yang seterusnya ialah Kuwait. Kuwait pada tahun 1973 telah diwujudkan zakat, komiti zakat yang telah beroperasi di Masjid Osman di Kuwait, dan mereka telah membuat pengagihan zakat kepada 7.5% daripada penduduk di Kuwait. Dan local committee ini berkembang kepada 25 unit pada 1995 hinggalah ke hari ini telah berkembang di seluruh negara, membuktikan lokalisasi zakat ini sebenarnya telah dilaksanakan di negara-negara lain dan telah terbukti berkesan. Seterusnya ialah amil korporat, kemahiran profesional yang telah saya nyatakan kerana mereka dapat memahami pengurusan zakat yang berkesan. Yang ketiga ialah penubuhan tabung zakat negara. Ini amat penting sebenarnya kerana berdasarkan kajian yang telah saya lakukan, wujud daerah-daerah ataupun negeri-negeri yang mempunyai surplus zakat yang sangat tinggi, dan wujud juga daerah atau kawasan yang lain mempunyai defisit zakat. Jadi dengan mewujudkan tabung zakat negara, kita dapat membuat penyelarasan dari segi mereka yang mempunyai surplus boleh mengagihkan wang zakat kepada daerah yang mempunyai defisit. Meskipun seperti tadi saya menyatakan perlu ada lokalisasi, tetapi kita perlu juga mewujudkan tabung zakat negara untuk menyelaraskan sistem berkenaan. Kerana dengan penyelarasan ini sahajalah kita dapat mengagihkan defisit, surplus kepada defisit dengan berkesan.
Dan berdasarkan responden daripada 569 orang, 81.5% bersetuju tentang penubuhan tabung zakat negara. Dan saya percaya dengan penubuhan tabung zakat negara ini, kita dapat mengagihkan wang zakat secara berterusan sepanjang masa, bukan hanya berkala sebulan sekali. Sebaliknya, kita boleh melaksanakan pengagihan sepanjang masa, sepanjang tahun. Yang keempat ialah penggunaan teknologi Geographical Information System. Seperti saya nyatakan, perlu wujud lokalisasi peranan masjid dan AJK kawasan, dan dalam masa yang sama perlu wujud penyelarasan penubuhan tabung zakat negara. Bagaimana mereka ingin menyelaraskan, menyeragamkan pengagihan zakat dengan mewujudkan penggunaan teknologi Geographical Information System. Dalam sistem ini, apa yang perlu dilakukan ialah masjid akan memberikan data tentang taburan penduduk, demografi penduduk, golongan asnaf terutamanya dalam satu database sistem. Jadi tabung zakat negara akan juga memberikan maklumat tentang daerah-daerah ataupun kawasan yang mana mempunyai surplus zakat untuk diagihkan kepada mereka daerah yang mempunyai defisit zakat. Dan yang kelima, memfokuskan kepada aktiviti produktif. Sebenarnya, golongan asnaf juga dicerakinkan kepada dua golongan, iaitu golongan yang produktif dan golongan tidak produktif. Golongan produktif merujuk kepada mereka yang sihat tubuh badan, yang boleh bekerja dan mempunyai potensi sumber tenaga manusia. Tetapi golongan yang tidak produktif ialah mereka yang bergantung kepada wang zakat, contohnya warga emas, OKU dan sebagainya. Jadi apa yang saya fikirkan, memfokuskan kepada aktiviti produktif, bukan kita hanya mengagihkan wang zakat secara bulanan semata-mata, tetapi apa yang lebih penting ialah melaksanakan satu gerak kerja yang boleh meningkatkan produktiviti golongan asnaf. Contohnya memfokuskan pemberian wang modal kepada golongan asnaf yang ingin berniaga. Dan yang keenam, yang terakhir ialah menambah baik sistem yang sedia ada. Jadi saya memikirkan kita perlu memperkasa sistem yang ada. Sebab sebenarnya tujuan penswastaan pengumpulan zakat yang berlaku di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Selangor serta satu lagi negeri di Malaysia ialah kerana mereka berpendapat dengan penswastaan pengagihan ini akan menjadi lebih cekap. Tetapi berdasarkan kajian menunjukkan sebaliknya, menunjukkan bahawa penswastaan ataupun tidak ada penswastaan, pengagihan masih sama, tidak ada sebarang perbezaan. Jadi saya memikirkan kita tidak perlu sebenarnya mempunyai satu kerangka yang sememangnya berbeza daripada sedia ada, tetapi apa yang perlu kita lakukan ialah menambah baik sistem yang kita sedia ada. Contohnya penggunaan teknologi. Selepas pelaksanaan pembayaran zakat secara online, e-zakat contohnya, hasil zakat telah meningkat di negara kita. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan dalam pembentangan saya pada hari ini ialah aspek terpenting yang perlu diberi perhatian oleh kita semua ialah pengagihan. Walaupun dalam masa yang sama kita tidak perlu, kita jangan menafikan pentingnya untuk mengumpul wang zakat yang lebih tinggi, tetapi apa yang lagi penting ialah pengagihan wang zakat kepada golongan yang layak, golongan asnaf. Yang kedua, saya fikir lokalisasi zakat amat diperlukan kerana pengagihan ialah lebih berkesan kerana mereka benar-benar memahami kehendak dan keperluan golongan asnaf. Dalam lokalisasi zakat ini, kita akan mengembalikan semula peranan masjid yang bukan sekadar tempat untuk beribadat, solat, baca doa dan sebagainya, tetapi juga sebagai tempat yang membincangkan isu ekonomi dan masyarakat. Dan yang terakhir, saya fikir apa yang perlu kita fikir luar daripada kotak ialah usaha pembasmian kemiskinan. Meskipun zakat adalah satu instrumen yang baik, tetapi saya percaya apa yang lagi penting ialah tuntutan kepada kita semua untuk membasmi kemiskinan dalam usaha mencapai keadilan sosial di muka bumi ini. Jadi selain daripada
membaiki pengagihan zakat, sistem pengagihan zakat di Malaysia, kita juga perlu untuk membuat satu usaha yang konstruktif dalam